Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Link. Copy link, copy link, copy link. Okey, kita start lagi 2 minit. 2 minit kita bagi time. Okey. Okey, siap. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Tuan Fatul. Assalamualaikum Tuan Zulfahmi. Assalamualaikum Tuan Cik Ain. Okey, jap kita tunggu bagi masa 2 minit sebelum kita start live. Kita bagi masa 2 minit dulu. Sekejap saya nak pergi minum air dulu, bagi basah tekak sikit, lepas tu kita start live. Hari ni saya nak terang untuk Real C, untuk produk Real C, sebab pertama bagi orang confuse kata Real C ni adalah vitamin C biasa. Saya jawab, apa nak beli kan? Baik beli kat farmasi, cepat sikit dapat. Okey, tak apa. Sekejap tunggu saya punya explanation untuk Real C ni. Macam mana dia membantu untuk orang ada masalah perhadaman dan juga semua sekali masalah. Dia bukan untuk masalah perhadaman sahaja. Dia merangkumi semua sekali. Okey, baik. Tunggu sekejap. 2 minit. Okey, kembali. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Lela. Okey, Real C. Apa itu Real C? Ya, Real C ni lah. Saya punya produk baru yang semua orang tengah pre-order sekarang ni. Okey, Real C. Apa beza Real C dengan vitamin C lain? Okey. Sebelum kita nak tahu beza Real C ni dengan vitamin C lain ni, sebelum tu kita kena tahu apa itu kepentingan vitamin C dan apa sebenarnya vitamin C ya. Okey, vitamin C ni dia secara general dikenali sebagai ascorbic acid lah. Boleh, tak ada masalah. Tanya letak soalan kat situ dulu. Lepas tu nanti saya habis explanation pasal Real C ni, nanti saya jawab balik soalan satu-satu. Okey, untuk vitamin C. Vitamin C ni dikenali sebagai ascorbic acid lah, untuk yang synthetic versionnya ascorbic acid. Okey. Kalau kita macam
suplemen dengan ascorbic acid sahaja. Dia adalah okey. Kata kalau kita jumpa, kalau kita nak tahu untuk satu komponen vitamin C yang lengkap macam ni ya. Okey, ni lepas tu kita buat outer layer dia sikit, kulit luar dia. Ini vitamin C yang lengkap vitamin C yang lengkap. Yang ni, yang kulit luar ni, yang saya color ni, ni color ni. Yang ni dikenali sebagai ascorbic acid. Ascorbic acid. Dalam dia pula, yang ni yang isi kandungan dia ni, isi kandungan untuk melengkapkan satu vitamin C yang natural, yang sepatutnya kita dapat bentuk vitamin C ni. Okey, dia ada faktor P, dia tulis faktor P, K, J, K, copper. Copper ni tembagau, kita nak tulis zat besi zat besi. Okey, faktor P ni bioflavonoid. Dia antioksidan antioksidan. J ni untuk orang yang ada masalah pneumonia, dia untuk bawa darah tu bawa oksigen dengan lebih bagus. K ni vitamin K. Ini satu lagi zat besi ni copper lah. Okey. Yang ni melengkapkan untuk orang panggil vitamin C yang lengkap full. Yang selalunya kita dapat beli atau kat farmasi, dia bagi ni saja tau. Ascorbic acid. Dia letaklah 1000mg. 1000mg ni sebab dia permitted by FDA, dah cakap macam tu. Kata letak 1000mg, semua pun kata letaklah 1000mg. Lepas tu orang makan pun macam tu je lah. Okey. Kenapa perlu kita ambil vitamin C untuk orang ada masalah peradaban? Kita kena tahu apa yang buat kita punya masalah first kali masalah akibat kita punya makanan tak pernah betul lah. Sedangkan makanan tak betul, kita makan makanan karbohidrat banyak, kita makan grains banyak. Grains ni macam gandum apa semua tu, menyebabkan berlakunya masalah rintangan insulin. Masalah rintangan insulin. Ni saya recap balik apa yang saya cerita semua ni, saya recap balik secara ringkas. Okey, rintangan insulin. Akibat masalah rintangan insulin, dia akan efek kita punya penghasilan kolagen, kita punya arteri semakin mengerah, kita punya intestine kita, usus kita dia punya flexibility, dia punya structural integrity. Integrity struktur kita punya usus semakin melemah, menyebabkan berlakunya masalah intestinal permeability, iaitu masalah boleh terlapar usus, menyebabkan kita sentiasa senang allergic. Macam ni nak kata, ini kita punya dinding sel usus tu dia makin runtuh akibat kekurangan bioflavonoid, menyebabkan dia senang berlakunya allergic sebab dia protein tak ada boleh masuk, menyebabkan kita punya orang panggil immune system kita berfungsi dengan lebih, dia attack benda tak sepatutnya dia attack sebab dia kata invader, menyebabkan badan jadi gout, masalah arthritis, sakit lengah badan apa semua tu lah. Itu salah satu lah. Tak kira dengan masalah jantung apa semua sekali, punca yang sama jugalah. Okey, itu satu. Untuk menyelesaikan masalah ni, sepatutnya orang selalu cakap kena ambil makan vitamin C ni, kena makan buah apa semua. Memang bagus, memang saranan yang bagus. Tapi disebabkan kualiti makanan sekarang ni semua jeopardize. Semua kualiti makanan sekarang ni tak yang elok, memang tak elok pun. Dengan buah yang sangat manis, seratnya sangat kurang, menyebabkan masalah berbagai-bagai masalah. Okay. So kalau kita nak depend sekarang ni untuk pengambilan makanan sahaja untuk nak top up vitamin C kita, memang agak susah lah sebab kualiti makanan kita sekarang. Kecuali kalau kita duduk satu tempat yang bebas pesticide, lembu pun serupa lembu lagi, ayam pun serupa ayam lagi, kambing pun hidup serupa kambing lagi. So saya kata memang tak ada keperluan lah untuk top up vitamin C, untuk top up suplemen memang tak ada keperluan lah sebab kita boleh dapat zat makanan kita fully daripada kita punya makanan sendiri. Okey. Ascorbic acid, kita balik tadi cerita pasal yang ni, berbalik-balik kepada kita punya cerita vitamin C complete tadi. Ascorbic acid ni kegunaan dia sebenarnya adalah untuk tak nak bagi apa yang dia bawa tu dalam semua ni, dari faktor P, faktor J, K dengan iron, zat besi tadi teroksida cepat waktu dia masuk sistem perhadaman kita.
Ascorbic acid ni perjalanan untuk melindungi benda ni. Contoh saya nak bagi senang faham lagi, dia macam roket lah. Senang kata bagi faham macam roket. Okey, ni ada roket sebiji. Dia bawa dia punya isi, lepas tu dia selalunya ada booster tepi ni. Booster roket tepi ni. Nak bawa pi ke, senang kata bawa pi ke bulan. Okey, bawa pi ke bulan. Ascorbic acid fungsi dia macam booster roket ni. Untuk nak bawa semua ingredient dalam ni ke bulan sampai. Bila dia naik sampai certain limit saja, ascorbic acid ni tertanggai, booster roket ni tertanggai. Lepas tu dia punya payload ni akan ke bulan selamat sampai. Macam itulah. Payload ni adalah dia punya isi dalam ni. Ascorbic acid hanyalah benda ni sahaja untuk memastikan dia punya bioflavonoid dan isi-isi dalaman itu selamat sampai ke destinasi. Okey. Tapi kalau kita ambil saja ascorbic acid ni tanpa kita ambil kira dia punya isi kandungan dalam, memang problem lah. Sebab tu saya design RealC ni untuk selesaikan masalah tu pada harga yang masuk akal lah. Okey. Apa tanya soalan sikit sebab kalau saya tak ada soalan saya tanya soalan banyak soalan sikit, senang sikit, baru dia rancak sikit. Kalau tidak saya pun gila nak cerita lagi. Okey, sekejap saya buka nota sat. Saya nak tengok nota sikit. Nota tengok sini senang. Ya. Benda ni perlu nota. Okey. Okey, balik kepada kita punya pemahaman tadi. High insulin sama juga defisiensi kekurangan, saya tulis ya. Kekurangan vitamin C. Membawa maksud ni sekali ya, membawa maksud ini kehilangan mikronutrien lah, kehilangan mikronutrien menyebabkan keradangan seluruh badan lah, keradangan seluruh badan. Kalau untuk nak jadi masalah besar-besar sekali, kalau macam sekarang ni kita ada masalah SIBO saja, masalah mungkin pernafasan sikit, susah menafas, senang sesama, masalah sinus apa semua. Tapi kalau dibiarkan lama-lama nanti dia punca masalah yang sama je, pusat masalah je. Masalah tangan insulin, kekurangan vitamin C, kekurangan kita punya mikronutrien menyebabkan berlakunya masalah kanser, tumor, perkara-perkara besar lagi. Benda kecil. So dia bukan benda kecil, benda besar dah berlaku. So kalau kita tak selesaikan masalah benda-benda besar ni, tapi kita nak tutup simptom saja, benda ni akan berulang. Sebab tu pesakit kanser, kalau dia jadi kanser survivor dah selesai untuk first, lagi dia jadi balik. Lepas tu dia jadi balik. Lepas tu dia jadi balik, lagi balik. So untuk selesaikan benda tu, kita kena selesaikan punya core, dia punya asas, dia punya punca masalah untuk selesaikan semua masalah ni daripada dia berulang lagi. Okey. Apa kandungan RealC ni yang baik sangat compare dengan vitamin C lain? Okey. Saya stress tekan kat sini adalah dia punya nisbah bahan kepada bahan. Bukan kuantiti bahan. Nisbah bahan kepada bahan yang berfungsi sinergi dengan Half-Life Plus untuk membentuk satu rejim yang sangat-sangat berkesan untuk menangani masalah, orang kata overall masalah lah. Tapi yang paling penting sekali, contoh macam kandungan bahan yang utama dalam ni adalah grapeseed extract, lepas tu ada curcumin extract, terus satu echinacea ni, root extract. Okey, kita go through satu-satu lah. Weh, di mana weh? Hilang. Okey, kita go through satu-satu. Grapeseed extract. Okey, grapeseed extract ni
belum saya tak mau go through detail lah, go through detail lagi pening. Saya go through yang paling asas sekali sebab apa saya masukkan grapeseed extract. Grapeseed extract ni kegunaannya mudah untuk mengatasi masalah SIBO. Itu sahaja. Saya fokus untuk hari ni benda-benda yang paling asas. Sebab terlampau banyak untuk saya cerita dalam penghasilan realisasi ni, terlampau banyak. Saya fokus kepada 3 benda asas saja. Grapeseed extract ni digunakan untuk menyelesaikan masalah intestinal bacterial overgrowth, kita punya masalah SIBO, punca masalah angin, sebab itu antara property dia ada antimicrobial untuk menyelesaikan masalah ni. Tapi dia punya dosage kena tepat. Sebab kalau kita ambil grapeseed extract dengan dosage yang tak tepat dalam bentuk suplemen ni selalunya dia punya grapeseed extract ni dia suplemen dengan generous, dia akan menyebabkan benda ni berfungsi macam antibiotik. Dia punya efek dia macam antibiotik, dia akan menyebabkan lagi teruk susu. Sebab tu orang yang makan grapeseed extract, kalau dia ambil dalam bentuk suplemen iaitu dalam bentuk 1000 mg, 300 ke 500 mg hari-hari, dia akan jadi masalah sembelit. Sebab tu saya punya style ni, saya tweak dia punya sikit kandungan dia dan kualiti bahan untuk bagi tak ada masalah tu, tapi masalah SIBO selesai. Itu satu. Dan grapeseed dikenali sebagai dia boleh menyelesaikan masalah anxiety disorder. Okey, boleh menyelesaikan masalah anxiety disorder, boleh menyelesaikan masalah kegelisahan, boleh menyelesaikan masalah tekanan darah tinggi apa semua tu. Dia memang betul, itu adalah dia punya property grapeseed extract. Tapi kita kena faham bagaimana grapeseed extract ni menyelesaikan masalah tersebut. Grapeseed extract ni dia menyelesaikan masalah satu sebab dia mengukuhkan kita punya dinding usus kembali. Dia menyelesaikan masalah kita punya masalah intestinal permeability. Satu, dia menyelesaikan masalah candida, masalah SIBO tu sendiri. Masalah small intestinal bacterial overgrowth menyebabkan kita sendawa. Sebab tu benda ni menyelesaikan masalah orang kata grapeseed extract ni memang terkenal lah untuk masalah jantung dia boleh selesaikan, masalah anxiety disorder dia boleh selesaikan sebab dia balancekan balik kita punya bakteri usus. Bukan dia bunuh bakteri yang tak sepatutnya, lepas tu kita top up balik dengan Half-Life untuk replenish kita punya gut bakteria untuk balancekan balik supaya kita tak ada masalah SIBO. Bila tak ada masalah SIBO, otak pun boleh fikir clear balik. Dia akan selesaikan masalah kita punya gut brain axis. Itu sahaja. Okey. Nombor 2. Oh, susah juga nak terang tu. Dalam bentuk simple tu susah. Kalau tak faham tanya. Kalau tak faham tanya. Okey. Satu lagi echinacea punya extract. Okey. Benda tumbuhan ni dia jumpa dekat pegunungan dekat kawasan Amerika Syarikat. Dia punya native dia dekat situ. So, kegunaan dia adalah untuk top up kita punya immune system supaya dia lebih strong sikit untuk menyelesaikan masalah respiratory, untuk masalah pernafasan kita. Sebab apa saya letak benda ni? Sebab orang yang selalu ada masalah SIBO, masalah perut berangin, dia akan ada satu masalah panggil masalah acid reflux. Masalah acid reflux ni dia akan efek kita punya pernafasan, sistem pernafasan. Dia akan efek kita punya hidung, dia akan efek kita punya paru-paru, macam pneumonia, batuk kering, apa semua tu lah, senang kata lah, asma. Okey, sebab tu saya letak echinacea root ni untuk suplemen, untuk selesaikan masalah ni. Bila kita ambil echinacea root ni, dia memang automatik kalau hidung yang ada masalah sinus memang sangat-sangat kurang. Yang macam bangun pagi ada rasa macam hidung tersumbat akan hilang, tekak, rasa macam bernafas tak cukup apa semua akan selesai. Masalah apa orang panggil bronchitis boleh selesai. Sebab ini dia punya property. Itu saja. Saya letak kegunaan echinacea root ni untuk selesaikan masalah pernafasan yang dihadapi oleh orang yang ada masalah acid reflux akibat dia punya berlaku kerengsaan dekat sini sebab dia masalah asid, berlakunya masalah jangkitan bakteria.
Kalau yang ada masalah laryngitis, bronchitis, tonsillitis, apa semua tu yang akibat yang kita ambil tu dia akibat daripada masalah reflux boleh selesai. Itu sahaja kegunaan dia. Satu lagi. Untuk masalah pula. Okey, satu lagi kurkumin lah. Kurkumin ni dia macam halia kot. Tak salah saya dia bentuk macam halia kot. Allah, come on lah. Okey, Ustaz. Bagi saya benda ni cah lama lah tapi tiba-tiba dia tak functional pula. Okey, satu lagi kurkumin. Kurkumin ekstrak ni kegunaan dia untuk menghilangkan rasa orang. Okey, untuk orang yang ada masalah pahadaman di selalunya atau masalah kekurangan mikronutrien menyebabkan masalah ataupun masalah orang panggil sakit-sakit badan selalunya. Orang panggil fibromyalgia ataupun arthritis ataupun masalah gout lah. Jadi masalah sakit badan. So kurkumin ekstrak ni saya gunakan untuk alleviate rasa kesakitan tersebut. Itu sahaja. Supaya dia boleh dalam masa dia amal 5 plus dan masa dia makan MBB apa semua, dia amal benda ni, rasa sakit dia tu sangat kurang lah. Itu sahaja kegunaan benda ni. So 3 benda ni adalah untuk komplement penggunaan Half5 Plus. Dalam masa penggunaan Half5 Plus dan masa rawatan penggunaan Half5 Plus ni, kita ambil Realcy ni sekali untuk bantu mempercepatkan proses repair badan, proses nak bagi sihat lagi cepat, dan yang ni boleh maintain hari-hari. Ni tak ada masalah pun sebab dia masih kategori makanan. Boleh maintain hari-hari supaya dalam proses menyelesaikan masalah kita tu, kita tak rasa menderita lah lama. Macam waktu orang makan Half5 dulu, rasa sakit badan lah apa semua, pumpah nak kena bertahan apa semua. Benda ni boleh menyelesaikan masalah tu. So kita akan rasa selesa lagi cepat. Okey, kalau ada soalan, tanya soalan lah. Dia tak mau pula. Okey. Apa untuk Tuan Fatu kalau nak tanya? Okey, boleh open question. Tak ada masalah, sila tanya question. Saya rasa saya dah habis dah untuk explanation pada Realcy ni. Saya tak mau explain banyak-banyak sangat. Sebab kalau explain banyak-banyak sangat nanti orang jadi blur. Dan saya pun tak ada specific question lagi macam mana Realcy ni boleh bantu. Kalau macam Half5 Plus tu saya rasa saya dah cover habis dah kot. Macam mana kegunaan untuk serum khas, untuk kegunaan dia punya Houghton Berry apa semua tu saya dah explain habis dah. Untuk sebab Realcy ni satu benda baru, so saya kena explain macam mana dia bekerjasama dengan Half5 Plus untuk okey, ada kesan tak pada renal C? Dia tak ada kesan. Dia tak ada kesan langsung untuk masalah buah pinggang atau untuk masalah kecing ya. Sebab kandungan vitamin C, dia punya key dia dekat sini. Kandungan vitamin C dia sangat kurang. Ascorbic acid dia sangat kurang. Ascorbic acid dia sepatutnya saya letak dalam ni 200 mg sahaja. 200 mg saja, tak lebih. Sebab saya tak mahu bagi efek kepada buah pinggang. Kalau dia lebih pada 1000, dia selalunya lebih pada 1000 lah. 1000 pada 1000. Tak juga. Dia sepatutnya kalau lebih macam 5000 mg vitamin C orang ambil hari-hari memang problem sebab ada orang buat mega dose. Tapi untuk pesakit kanser perlu. Tapi untuk orang biasa ni tak ada keperluan lah. Tapi kalau macam untuk berbalik kepada soalan, ada kesan tak pada renal? Memang tak ada kesan. Dan grapeseed extract ni sendiri membantu untuk masalah UTI, urinary tract infection. Orang kata masalah kencing kotor. Benda ni sangat membantu. Dan benda ni sangat berlaku untuk pengguna Half5. Sebab apa? Sebab bila dia start buah Houghton, kita kena faham buah Houghton. Okey, kembali. Okey. Kita kena faham. Buah Houghton tinggi potasium. Okey. Bila buah Houghton tinggi potasium, dia balancekan sodium. Bila dia balancekan sodium saja, badan mula rilis berat air. Kita memang akan kencing kerap. Kalau orang makan Half5 Plus, dia memang kencing kerap awal-awal. Waktu dia kencing kerap awal-awal tu, dia akan clearkan dia punya buah pinggang daripada sedimen kolesterol, sedimen mineral yang terbentuk, orang kata batu karang lah. Start dari situ dia akan kencing kerap, begitu sekali dia nak kencing darah, dia nak keluar batu. Dia ataupun dia keluar sedimen kolesterol.
Waktu tu saja selalunya semua benda dekat bawah pinggang, apa semua segala benda dia akan keluar sekali. Waktu tu orang kata ada masalah kencing kotor apa semua, dan waktu tu juga Relsi ni akan bantu selesaikan masalah tu sekali. Selalunya orang begini macam tu dia ambil Ural lah apa semua, tapi sebenarnya tak perlu ambil pun. Tak perlu ambil pun. Ambil Relsi lagi bagus. Alternatif untuk selesaikan masalah tu. Okey, Half-Five ada lagi. Dan Half-Five ni saya akan discontinue dalam masa 3 bulan lagi sebab saya akan gantikan dengan Microbal. Produk yang jauh lebih bagus pada Half-Five sekarang. Dia sama juga macam Half-Five. Dia karakter dia semua sama, tapi dia lagi bagus pada harga yang sama juga. So harga jangan risau. Okey. Untuk yang Relsi baik untuk orang yang penyakit macam mana tuan? Okey. Dia baik untuk semua orang boleh ambil. Budak-budak kecil pun boleh ambil sebab dia masih dalam kategori makanan. Saya memang design dia untuk tak jadi suplemen lah. Saya design untuk kategori makanan supaya orang boleh konsum hari-hari dengan side effect. Dengan tak ada rasa macam contoh kita ambil vitamin C 1000 mg, kita rasa macam letih, ngantuk apa semua. Yang ni tak ada. Kesan tu tak ada. Tak ada langsung. Okey. Perut kosong boleh ambil, tak ada masalah. Okey. Balik sebab ada orang nak tanya pasal vitamin C ni dia asid lah. Sebab saya duduk tanya, ramai orang tanya, vitamin C ni bahaya. Boleh ke orang ada masalah GERD ni ambil? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa saya ambil vitamin C ni, saya jadi reflux lah. Asid saya jadi lebih ke? Tak. Selalu yang jadi masalah reflux adalah cara pengambilan vitamin C itu sendiri. Selalu kalau kita ambil macam yang sebelum ni saya silap lah, saya suruh ambil redoxon yang soluble tu. Saya silap dia sebab ada sodium bikarbonat, dia akan menyebabkan memang reflux sebab dia dilute kita punya acid perut, gas tu kena keluar. So kalau kita ambil lepas makan memang dia terkeluar sekali lah. Makanan tu satu. Satu lagi Relsi ni, satu lagi vitamin C, bila kita ambil perut kosong, dia dilute acid perut, memang akan reflux sebab dia akan relax kita punya auto LES ni. So apa-apa saya terkumpul gas dekat sini, dia waktu tu akan keluar. Itu orang panggil reflux. Tak. Itu sahaja. Dia tak ada masalah untuk orang, sebab semua ni benda ni marketing. Apa ada yang longer period of sustained release vitamin C mengarut, bagi saya mengarut tak perlu pun sebab apa dia kata satu lagi vitamin C yang elok untuk perut, tak rasa pedih apa semua, mengarut. Semua vitamin C okey, tak ada masalah pun. Cuma cara pengambilan vitamin C tu kena betul lah. Contoh kalau macam kita lepas makan, lepas tu terus balon air terus ya, minum air kosong terus. Memang reflux punya untuk orang yang masalah sibuk. Memang reflux. Sebab tu dalam MBB saya tak bagi untuk bila habis makan terus minum air. Tak boleh. Ataupun tengah makan dia minum sup, ataupun tengah makan dia minum air. Memang dia reflux. Sebab apa? Dia dilute, dia cairkan asid perut. Bila kita cairkan asid perut, pH naik, pH gastric juice tu naik. Bila pH gastric juice tu naik, automatik kita punya LES yang orang dok popular sangat kata LES longgar tu. LES tak longgar pun, dia memang tak longgar, dia buat kerja dia lah. Bila kita pH naik, asid perut dah alkaline, automatik dia akan relax, dia akan terbuka. Sebab apa? Sebab dia expect orang ni akan berlaku masalah gas, orang ni mesti ada masalah sibuk. Untuk release dia punya pressure. Release pressure gas. Yang ni orang kata reflux, sendawa, kerak. Inilah cerita dia. Cara pengambilan vitamin tu sendiri yang penting. Itulah ceritanya. Okey, sekotak makan berapa lama? Sekotak ni makan 20 hari. Kegunaan untuk 20 hari. Rasa dia sedap, rasa orange. Memang sedap. Dia tak ada rasa tak sedap. Okey. Kalau ada soalan sila tanya. Kalau ada soalan sila tanya lagi. Saya akan jawab sebaik mungkin. Saya tengok apa lagi soalan yang orang nak tanya. Tak dah. Okey, selalu orang duk risau pasal pengambilan vitamin C ni dengan masalah kidney lah, masalah buah pinggang. Okey, atas sebenarnya nak ambil minyak zaitun okey tak? Orang makan bersama C okey tak? Okey ke? Okey. Minyak zaitun untuk first, kalau selalunya untuk orang pengamal MBB baru, saya tak galakkan untuk makan minyak zaitun. Sebab apa? Sebab dia punya perlukan masa untuk
kita punya empedu tu function okey balik. Sebab saya tahu untuk orang yang ada masalah penghadaman ni memang tak makan daging ataupun tak makan minyak, selalunya takutlah sebab tu. So dia punya empedu punya dia punya production untuk empedu tu sangat kurang. Terutama bila dia ambil makan minyak zaitun macam tu terus, selalunya dia akan jadi masalah najis dia jadi cair. Najis dia jadi warna kuning, pekat macam buah mangga masak tu. Akibat masalah kekurangan jus empedu. Itu sahaja cerita. So saya tak galakkan ambil untuk pemula, untuk orang-orang untuk awal-awal ni. Dan pengambilan minyak zaitun ni, olive oil ni, saya minta buat tabur atas sayur saja, jangan duk menelan macam tu. Memang tak elok. Sebab dia kena ada carrier. Dia kena ada carrier dalam bentuk fiber ataupun memang bentuk fiber lah. Sebab tu cara ambil minyak zaitun ni paling okey orang tabur atas sayur ataupun orang cecah dengan roti. Tapi kita punya diet ni IMDb dia tak ada roti ya. Kalau nak tabur atas sayur boleh gagak, tak ada masalah. Okey. Saya baru 5 hari minum hafal bila masih sesuai kalau saya nak ambil rosi. Okey. Bila masa dia ambil tengah hari tak ada masalah, ambil tengah hari, ambil petang, ambil malam tak ada masalah. Sebab design saya memang untuk buat macam tu. Saya buat design ni untuk selesaikan satu lagi, untuk selesaikan masalah untuk orang yang nak minum. Saya nak minum air apa yang sedap lah. Minum resi budaya Real Beef, sedap. Satu lagi produk Real Beef. Real Beef ni rasa mango, yang ni rasa orange. Okey, saya dekat 2 kotak dah dan ikut MBB. Lepas kan saya ambil tablet gastrik dah kurang, tapi saya pun letih sepanjang hari. Dia letih sepanjang hari ni, kalau ambil redoxon dia memang letih sepanjang hari sebab dia agak tinggi dos dia. Tapi bagi time dia akan okey balik lah, badan tu akan rasa sihat. Tapi kalau rasa letih sepanjang hari apa semua tu, kurangkanlah redoxon tu. Jangan dah ambil selang 2-3 hari sampai boleh rasa coba tu, ambil tak ada masalah Okey, itu satu. Satu lagi kalau macam Tuan Muhammad Nizam ambil multivitamin, memang badan letih lah, itu satu hal juga. Real dan Real boleh, tak ada masalah untuk ambil Real dan Real untuk ambil sehari tak ada masalah. Dia memang tak ada masalah langsung. Dia memang saya design macam tu juga untuk pengambilan Real dan Real satu hari. Dia masih dalam kategori makanan. So dosage dia rendah. Dosage rendah, dia benda ni akumulatif, dia berkumpul untuk dapat efek lama. Itu sahaja. Okey, pengambilan air pula tuan kena lebih ke kalau ambil tak perlu lah. Sama kita ambil, kalau macam ambil Afai, kita perlukan macam 2 liter air. Kita ambil Real sama juga. Bukan tambah 2 liter tak. 2 liter air sehari dah mencukupi dah untuk 2 produk ni, dah cukupi dah. Okey, soalan ambil redoxon tablet, tak ada masalah, ambil ambil redoxon tablet boleh ambil, tak masalah. Tapi kalau alternatif yang lagi bagus, yang memang bagus gila lah, memang bagus gila sebab redoxon dia just untuk ascorbic acid saja. Dia bukan complete vitamin C. Dalam cara macam mana natural, dia bukan complete sebab dia tak ada bioflavonoid. Dia sedang kata property dia banyak kurang. Dia tak ada benda yang menyelesaikan masalah SIBO, dia tak ada benda yang menyelesaikan masalah kita punya respiratory tract ni, kita punya pernafasan apa semua, dia tak ada property tu. Satu lagi dia tak ada property untuk melegakan kita punya sakit badan lah. Okey, harga boleh tanya? Boleh, tak ada masalah, silakan tanya, silakan. Harga untuk Real adalah harga runcit dia RM79. Jangan compare. Yang satu. Saya minta jangan compare saya punya produk Real ni dengan produk lain. Sebab kualiti ingredient yang saya pakai top notch, paling tinggi, paling best dekat pasaran. Dan saya punya ramuan apa semua ni based on saya punya experience dengan kami punya R&D apa semua untuk menghasilkan produk ni. So jangan compare. Dia tak boleh compare dengan redoxon, dia tak boleh compare. Kalau nak compare saya punya vitamin Real compare dengan vitamin untuk complete punya vitamin yang berharga RM300 ke atas. Itu boleh compare. Tapi kalau nak compare dengan sebank sekarang redoxon ke, jangan compare lah, saya cakap jangan compare. Okey. Untuk RM79 ini harga runcit. Sekarang ni saya open untuk pre-order. Harga sekarang sebab dia pre-order kena tunggu saat. Harga dia RM75. Tapi kalau beli pack combo Real C dengan Real B, harga jatuh RM170. Semua sekali adalah RM140 untuk pack Real B, Real C saya kena ambil. Saya pun tak prepare nak ambil.
Okey, siap. Yang ni Real B, Real C ni kira satu set lah. Real B, Real C ni satu set. Harga dua set, satu set ni 140 GB. Okey. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Cik Nolia, terima kasih banyak-banyak. Okey. Berapa lama? Dia satu kotak ni ada 20 sachet, kegunaan untuk 20 hari. Perlu ambil pencegahan atas badan dah rasa sedap, tak perlu. Dah badan dah sedap, dah stop lah, tak ada masalah. Kalau badan dah sedap, tak perlu ambil lah. Kalau badan dah sedap, pastikan makan tu bagi betul lah. Makan tu adjust sebab kita nak tak mau tersilap makan lah. Kita tak mau jadi masalah rintangan insulin, nanti kena start balik semua pada awal balik untuk selesaikan masalah. Tu leceh. Saya memang nak kata ke orang, kalau dah badan dah rasa sedap apa semua, tak perlu ambil lah, tak perlu ambil. Tapi kalau nak buat maintenance boleh lah. Tak ada masalah. Kalau macam sehari dua nak ambil lah, rasa macam badan rasa celoi sikit lah, ambil, tak ada masalah. Kita bukan nak bergantung kepada suplemen, kita nak bergantung kepada makanan tu. Makanan yang kita makan hari-hari. Itu paling penting sekali. Saya pentingkan kepada pembetulan diet. Pembetulan diet, suplemen yang saya jual ni untuk mempercepatkan proses tu berlaku. Kita top up balik yang mana kurang secepat mungkin untuk selesaikan masalah supaya kita boleh ada clear thinking, otak boleh fikir clear untuk nak cari apa dan untuk boleh kerja balik lah. Selalunya orang ada masalah ni tak boleh kerja, otak celaru apa semua. So sekarang suplemen apa semua ni untuk mempercepatkan supaya kita boleh kerja balik, otak clear. Bolehlah kita beli makanan apa semua balik, macam biasa lah. Okay. Gula dan resi Real B macam mana? Okey, kandungan gula dia sangat rendah. Kandungan gula sangat rendah. Less than 1%. Itu saja. Okey. Asal kat tekak ada kaitan ke? Okey, sebab dia sedap sebab kami pakai gula, gula yang tak ada kalori. Itu saja. Okey. Asal kat tekak ada kaitan ke dengan SIBO? Memang ada kaitan dengan SIBO sebab bila kita reflux, kita go to the best sikit. Sana semua. Tunggu. Okey. Alang sebab kat sini lah. Dan Allah, apa pula ni? Daripada apa? Langsung. Oh, okey, faham. Alright. Kita tengok Kita tengok dekat sini. Kita conteng sikit. Okey, tengok. Masalah SIBO bermaksud dekat small intestinal bacterial overgrowth. Maksudnya berlakunya pecahan bakteria dekat kawasan kat sini bawah ni. Kawasan ni. SIBO. Pengen tebal sangat. Kan dia memang tebal. Tak apa. Okey. Bila dia reflux saja, gas ni akan masuk, gas yang terhasil dekat sini, gas penapaian makanan tu sendiri. Dia akan masuk dekat sini, tembus kat sini, naik kat sini. Dia akan bawa kita punya stomach acid ni, stomach acid perut kita ni naik ke atas dan dia bersifat dia memang merengsah. Memang merengsah ni bersifat dia menghakis. Perut kita selamat daripada hakisan sebab dia ada lapisan mucus macam hingui untuk lindungi daripada dia terus terensar. Sebab tu perut tu selamat pada asid perut ni. Tapi bila dia naik sampai ke tekak saja, kita buka sikit, bagi clear sikit. Okey, bila dia naik saja ke tekak kita ni tisu lembut.
Okey. Kita buka sah. Allah. Undo. Tak boleh. Kita boleh belah dia tak? Sat tunggu sat. Bagi nampak clear. Kita belah pada manusia ni sat. Allah. Okey. Allah, nampak apa pula ni? Punya nak bagi nampak kan. Okey. Kita buka, bagi clear sikit. Okey. Okey, dia akan berlaku masalah kerengsaan dekat kawasan ni. Sebab dia tak ada benda yang macam perut yang untuk menghasilkan mucus. Itu yang mengakibatkan berlakunya kerengsaan dekat kawasan ni. Itu saja. Memang SIBO tu ada kaitan dengan masalah reflux. Dan benda tu juga Sat, kita reset buang. Kita slow sangat sekali. Orang semua pun boring. Kita reset dulu. Sat. Okey. Okey. Kita buka kita punya digestion. Okey. Clear boleh. Okey. Hai. Kita buka kita punya sistem pernafasan. Respiratory kita. Okey. So, dari sini, daripada image di sini, kita dah nampak ada kaitan bila SIBO tu naik saja dekat sini, kita nampak akibat kita punya sistem pernafasan tu berkongsi dengan kita punya tekak dekat sini, nampak? Dia berkongsi dekat tekak kita dekat kawasan sini. So, bila dia reflux naik ke atas, memang kita akan sedut balik kita punya dalam paru-paru kita. Bila kita sedut balik paru-paru, dia akan jadi masalah bronchospasm. Dia akan limitkan kita punya pengambilan udara. Sebab dia tahu orang ni sedut binatang apa ni, sama juga kalau macam kita pergi tempat beracun, bertoksik apa semua. Sebab tu orang mati lemah, dia suffocate. Sebab badan ni sendiri nak protect dia sendiri, dia akan tutup. Bagi orang tu tak boleh nafas, dia tak boleh sedut benda-benda toksik ni. Itu yang terjadi dekat orang yang ada masalah. Sama juga dia akan, benda ni akan menyebabkan jadi masalah pneumonia, jadi masalah sakit tekak, jadi masalah hidung tu nak tersumbat. Yang ni real C kegunaan dia untuk selesaikan masalah tu dengan ekstrak echinacea tadi yang saya cakap tadi. Itu saja kegunaan dia. Macam saya explain tadi sebelum ni ya. Okey, kalau rasa perut masih berangin untuk ambil real C memang membantu tak? Memang sangat-sangat membantu. Memang sangat-sangat membantu. Dia akan bantu selesaikan masalah SIBO. Saya tak, yang itu grapeseed punya property ya. Dalam ni ada grapeseed. Saya tak letak grapeseed dalam Half-5 Plus, saya tak letak grapeseed akibat takut dia akan menyebabkan masalah deplete-nya apa bakteria baik untuk kita punya usus, sebab dia memang tak okey lah, memang tak okey. Tapi kalau dia campur dengan ascorbic acid apa semua, benda efek dia lagi bagus. Sebab tu saya tak letak dalam Half-5 Plus. Grapeseed tu boleh je letak, tapi saya tak letak. Okey, kalau rasa perut masih berangin, ambil real C. Berat badan boleh naik tak untuk ambil real B dengan real C? Memang boleh naik. Memang boleh naik. Sebab kita akan mencepatkan proses kita punya dia akan mencepatkan proses proses autophagy kita. Dia akan membolehkan kita lagi cepat proses untuk senang nak berpuasa. Dan akan mencepatkan proses untuk kita naik berat badan balik lah. Tapi kalau nak berat badan dengan cara yang support dengan workout sekali. Jangan lupa support dengan workout sekali. Okay. Cerdik sikit saya pun nak cakap tak apa nak cerdik. Lupa banyak benda kan. Kita hilang masa mass. So cara untuk penghasilan masa mass yang paling elok adalah dengan workout. Exercise balik. Itu saja. Okay, nak order apa yang baru dan vitamin yang baru ni. Bila boleh beli. Boleh boleh buat belian sekarang lah tu lah, tak ada masalah. Sebab sekarang ni memang ada combo pun. Okey, saya masuk iklan sikit lah, minta maaf lah yang ada marah.
masuk iklan Sat. Okey. Sekarang ni kan saya tulis untuk belian half-five RM79 sekarang ni. Satu kotak. Tapi dia kena buat belian dengan pack combo lah. Pack combo sama dia nak ambil rail C ataupun dia nak ambil rail B ataupun nak ambil dua-dua sekali. Kalau rail C saja dia ambil 79, rail C saja dia jatuh 175. Tapi kalau dia ambil pack combo satu jadi 70, 140. Ni harga dia 140 campur 79, tapi kalau dia nak ambil half-five ni 2 ketul sama juga jadi 150 harga biasalah. Yang ni saya buat ni untuk combo ni untuk orang nak top up stok. Dia kata, "Oh, stok half-five nak habis dah, tak apa, top up boleh seketul tambah sikit rail C rail B." Macam tu lah. Okey. Rail C membantu tak orang yang ada masalah sembelit? Memang dia sangat-sangat membantu untuk orang yang ada masalah sembelit. Tapi cara yang paling cerdik sekali untuk menyelesaikan masalah sembelit adalah kena makan daging. Okey. Satu. Pagi tadi ada Tuan Syahrin ada bangkitkan isu mengenai ada satu page ni dia post kata minuman detox menyebabkan jadi masalah usus besar berparut. Okey. Saya tengok post. Saya tengok post. Saya tengok post. Syahrin. Sekejap saya tengok post. Syahrin. Okey. Usus hitam, kesan suplemen detox daripada Public Health Malaysia. Okey. Dia akan menyebabkan jadi melanosis coli. Okey. Apa risiko tapi untuk dia punya info ni banyak tak clear sangat ni. Dia kata berbicara daripada penggunaan perpanjangan produk pelawas. Ya, betul. Dia akan jadi melanosis coli akibat menggunakan produk detox berpanjangan. Memang betul. Benda ni saya kata memang betul lah. Berpanjangan. Okey, contoh benda yang produk detox yang menyebabkan masalah ni adalah kalau dia pakai jenis pelawas, jenis macam Senna leaf, daun Senna, jenis aloe vera. Benda ni akan terjadi. Itu pun kalau penggunaan berpanjangan. Sebab tu half-five saya awal-awal saya tak letak untuk bahan-bahan ingredient pelawas. Half-five dia tak ada ingredient pelawas. Kalau untuk silim khas, kita faham dia bukan pelawas. Kalau pelawas macam Senna leaf ni, dia sedang kata macam ubat pelembut najis lah. Dia akan tarik air kepada kita punya usus besar untuk lembutkan najis supaya boleh buang air besar lawan hari-hari lah. Tapi efek dia jadi efek tak elok lah untuk usus. Sebab tu saya tak letak benda tu dalam kita punya half-five plus. Sebab saya tahu dan faham apa saya buat. Saya bukan buat benda tak cerdik. Dan penggunaan lama-lama dia memang efek kita punya dinding usus lah. Sebab kita kacau cara badan kita, ganggu cara badan kita berfungsi normal. Bila apa-apa saja benda yang kita buat ganggu fungsi badan bertindak normal, kacau fiziologi macam ubatan-ubatan konvensional, apa semua, ubat darah tinggi, ubat kolesterol, ubat jantung, apa semua, dia memang akan efek badan. Hang takkan boleh lari. It's impossible. Ya itulah cerita dia. Dia akan jadi masalah lain. Contoh kalau macam kita ambil ubat darah tinggi, dalam masa keperluan tekanan darah tu kena tinggi, dia akan menyebabkan jadi masalah stroke. Dia akan menyebabkan senang berlaku trombosis, blood clot. Sama juga kalau kita ambil ubat kolesterol, dalam masa keperluan kolesterol tu kena tinggi. Kita kena faham, kolesterol ni dia adalah mustahil disebabkan oleh makanan. Kalau doktor kata kecuali benda yang menyebabkan kolesterol tinggi adalah tepung dengan gula. Tepung, gula, benda 3-in-1, yang itu akan menyebabkan masalah kolesterol tinggi. Tapi kalau orang doktor itu kata tak boleh makan daging ni menyebabkan masalah kolesterol ni, boleh jentik telinga dia. Sama atau makan minyak, makan lemak boleh menyebabkan masalah kolesterol. Memang kesian. Kita kata siapa yang mendapat nasihat macam tu sangat kesian lah. Sebab memang terbukti benda tu mengarut. Saya klik dekat sini, adalah mustahil untuk kita menaikkan paras kolesterol kalau kita makan daging dengan lemak. Adalah mustahil. Dan adalah mustahil untuk kita meningkatkan paras kolesterol kita dengan ambil kolesterol daripada luar. Contoh kita makan telur, kita makan daging.
Kita makan lemak, dia meningkatkan paras kolesterol sebab makanan tu sendiri tinggi kolesterol. Kita makan benda-benda tu akan meningkatkan kolesterol. Tak, sebab kebanyakan kita punya kolesterol dihasilkan oleh tubuh badan kita sendiri. Hati kita sendiri akan hasilkan kolesterol untuk fight inflammation, untuk memastikan tubuh badan tu boleh berfungsi normal. Sebab tu dia menjawab pada orang yang tak, saya dah lama tak makan daging, saya dah lama tak makan lemak, tapi paras kolesterol saya duduk tinggi macam tu, saya kena makan, duduklah kena makan ubat kolesterol hari-hari sampai jadi macam-macam masalah dah sekarang ni. Menjawab, kalau orang tu boleh makan ubat kolesterol, lepas tu dia kata saya tak makan daging, saya tak makan lemak, lepas tu paras kolesterol saya cantik dah. Kalau tak makan daging dengan lemak boleh mengurangkan paras kolesterol, go ahead lah, boleh buat lah. Tapi benda tu mustahil. Lepas tu kalau, untuk apa kita ambil ubat kolesterol hari-hari kalau benda tu tak selesaikan masalah kolesterol kita? Buat apa? Dia sama juga macam kita ambil, apa orang panggil, ubat kencing manis, metformin. Kita ambil metformin hari-hari. Kebanyakan orang yang ambil metformin, lama-lama dia akan kena cucuk insulin juga. Alasan dia adalah benda ni adalah progressive chronic disease. Sebab apa? Orang yang amalkan Half-Life Plus, amalkan MBB, boleh reverse balik dia punya masalah kencing manis. Kita ada bukti. Sebab kita punya admin, apa untuk dietite apa semua, adalah bekas sakit kencing manis. Amalkan MBB, amalkan Half-Life Plus, selesai masalah. Satu benda untuk ponder lah, untuk berfikir. Sebab tu saya cukup faham. Sebab tu saya kata saya cukup faham, tahu dan faham apa saya buat. Okey, tentang pembelian boleh kontak dietite masing-masing. Ya, untuk pembelian boleh kontak dietite masing-masing. Okey, nak tanya sembelit tu sebenarnya macam mana? Saya kurang faham. Okey, untuk masalah sembelit, dia punya karakteristik senang saja. Dia satu ada perasaan macam nak buang air besar, tapi bila pergi toilet tak buang pun. Duduk lama kat jamban tu, boleh tengok movie tu, habislah tengok movie kat sini, tapi tak buang air besar pun. Lepas tu bila buang air besar dia keluar kecil-kecil, macam tai kambing. Dia keluar macam tu je, kecil-kecil saja. Lepas tu satu perasaan pedih dekat dubur. Lubang dubur tu rasa pedih dia. Siapa ni, macam buasir ke aku ni? Tapi tengok tak keluar darah lagi, dan garanti akan keluar darah di kemudian hari. Awal-awal tu tak keluar darah lagi lah. Itulah orang panggil sembelit. Harap menjawab soalan. Dan untuk menyelesaikan masalah sembelit, saya ingatkan, memang saya suka lah, sebab orang semua salah. Banyak orang dia kata nak selesai masalah sembelit ni kena makan sayur ni, kena makan fiber banyak, kena ambil suplemen fiber, kena makan buah banyak untuk selesaikan masalah sembelit. Memang tak. Sebab itu orang yang makan Half-Life ni komplain sembelit apa semua. Sebab itu cerita dia. Kegunaan Half-Life Plus ni bukan untuk memudahkan orang tu senang buang air besar, dia nak tercerit ke apa semua. Yang tu kalau letak pelawas yang merosakkan usus, contoh macam sienna leaf ataupun letak aloe vera, memang akan efek kita punya usus. Sebab tu Half-Life Plus ni dia tak ada benda-benda macam tu. Sebab tu orang makan Half-Life Plus ni, kalau untuk orang ada masalah padaman, dia jadi sembelit. Untuk menyelesaikan masalah sembelit ni, kita kena faham apa yang regulate kita punya kawal selia, kita punya pergerakan peristalsis usus tu nak kebut taik tu keluar tu. Antara benda yang buat untuk bantu selesaikan masalah tu adalah kita punya bile acid. Bile acid yang dihasilkan oleh empedu kita. Sebab tu saya kata, makanlah daging, makanlah lemak untuk selesaikan masalah sembelit, sebab memang akan selesai pun. Dengarlah, percaya. Okey, itu sahaja. Okey, apa kalau ada soalan? Okey, Realcy dengan Half-Life minus sekali boleh tuan. Memang sangat boleh, sebab dia memang kerja dia untuk bekerja sinergi dengan Half-Life. Dia komplement satu sama lain. Half-Life komplement Realcy, Realcy komplement Half-Life. Dia bukan stand alone product lah. Dia kena ambil Half-Life Plus sekali. Dia satu, sebab saya buat macam tu untuk kurangkan load dekat kita punya badan, supaya kita tak rasa letih. Sebab tu saya tak buat stand alone product. Stand alone product ni maksud dia duduk seorang-seorang. Tak, dia kena supplement dengan Half-Life sekali. Okey, boleh bantu masalah pahadaman? Memang boleh sangat bantu lah. Fuji, Realcy membantu tak orang yang ada sembelit? Okey, memang sangat bantu lah. Tapi untuk Tuan Fuji, kalau nak selesai masalah sembelit, macam biasalah, macam kita cerita sebelum ni, makan daging, makan lemak, selesailah masalah. Makan daging, makan lemak. Itu cara yang paling baik sekali untuk selesaikan masalah sembelit.
Dia tak ada fiber ke, minuman suplemen fiber ke apa semua ke untuk melawaskan pembuangan air besar, kecuali dia letak daun sena, dia letak pelawas. Dan kita tahu pelawas akan menyebabkan masalah usus. Itu cerita. Okey. So ambillah adakah normal sekiranya kita sering sedawa dan apa yang menyebabkan sedawa berlaku? Adakah normal sekiranya kita sering bersedawa dan apa yang menyebabkan sedawa berlaku? Okey. Untuk Cik Yati. Okey, untuk masalah sedawa. Okey. Untuk masalah sedawa. Sedawa ni disebabkan oleh masalah SIBO. Small intestinal bacteria overgrowth, berlakunya pencambahan bakteria dekat kawasan atas usus kecil. Dan contoh kalau kita makan buah manis, kita makan tepung, kita makan kuih, kita makan sayur kerah macam brokoli, kacang panjang, kita makan benda legum, kita makan kacang tanah, kita makan guadal, kacang dal apa semua, dia memang akan kebun. Bila kebun tu pressure tu kena naik atas, kena keluar. Bila nak keluar saja itu yang menyebabkan sendawa tu berkali-kali. Sebab benda tu menampai dekat kita punya usus, dia menampai. Contoh saya nak bagi faham macam ni, saya lukis bagi faham. Okey. Bila kita ambil satu, kita bubuh botol lah. Kita bubuh gula dalam ni, kita letak sugar, gula. Allah, kita letak gula, sugar. Lepas tu kita letak bakteria dalam ni. Dia akan menampai. Dia akan hasilkan gas, kupu-kupu gas dalam ni kan. Kupu-kupu gas. Lepas tu kalau kita tutup, botol ini akan pecah meletup. Okey, tak apa. So kita buka. Pom keluar. Lepas tu kita tutup balik. Lepas tu proses penampaian tu berlaku lagi. Lepas tu kita buka, pom keluar lagi. Kita tutup sampai habis gula, sugar dalam sini, baru tak ada sendawa dah. Itu masalah SIBO. Yang itu ialah punca masalah sendawa kerap. Dan itulah punca masalah dia tak ada masalah apa yang menyebabkan sendawa berlaku selain angin dalam badan. Tak ada benda yang menyebabkan angin, tak ada benda yang akan menyebabkan, kecuali masalah gas. Itu saja. Sebab sendawa ni adalah gas. Gas ni kita tahu dia terhasil proses penampaian makanan. Dia tak ada benda lain dah. Dia tak ada benda lain. Memang tak ada benda lain. Kalau lepas tu orang tu cakap, saya tak makan pun, tapi sebab apa tiba-tiba saya duduk sedawa juga? Okey. Dia berlaku akibat bila orang tu ada masalah tentang insulin, bermaksud dia tak boleh kawal selia gula betul. Badan akan running dengan glukos saja. Dia akan running dengan gula saja. Tak boleh guna lemak sebab insulin dia tinggi. Insulin tinggi inhibit, menghalang penggunaan lemak sebagai sumber tenaga. Dia tak boleh guna ketones. Bila benda tu saja berlaku, habis deplete saja glukos dalam badan, penggunaan badan, automatik otak akan hantar signal dekat usus, weh, peram apa-apa saja tu. Peramlah diri sendiri sekalipun untuk hasilkan glukos ni. So, bakteria dekat usus ni akan peram, memeram diri sendiri, menampai diri sendiri, menampai apa sahaja sisa makanan dekat kita punya usus untuk hasilkan makanan. Iaitu jawapan untuk kenapa orang yang tak makan, dia akan perut pasal berangin. Itu cerita dia. Okey, saya trigger bila nak buang air besar sebab saya akan alami susah nafas sebab kita meneran. Okey, untuk Tuan Ali, saya explain lah. Bila kita nak buang air besar, satu kita kena tekan. Bila kita tekan saja, kita akan guna otot abdomen kita. Okey, kalau perut tu dah memang berangin, saya lukis bagi Allah. Okey, boleh. Okey, saya explain. Okey, ini kata perut dan apa semua ni, kata usus lah, perempuan ni kata tekak. Okey, bila kita tekan saja dekat sini, dia akan tolak kita punya gas dekat kita punya usus ni naik ke atas. Bila naik ke atas dan kalau kita duduk, automatik dia akan, kita punya gas ni kat sini lah. Bila ni saja kita yang diafragma kita tak boleh kembang kecut elok. Sebab awal-awal tu sebelum kita buang air besar, kita dah kembung dah. So bila gas tertekan kita punya diafragma, kita tak boleh kembang kecut, kita punya kita start sesak nafas, tak boleh nafas sangat. Tambah-tambah lagi kalau kita duduk mencangkung. Nak buang air besar duduk mencangkung, memang rasa sesak nafas untuk orang yang ada masalah kembung. Sebab tu orang ni akan komplain bila buang air besar rasa macam pening, lalat tak cukup. Sebab apa? Sebab waktu dia buang air besar tu dia nafas bukan full capacity dia punya paru-paru. Sebab tu dia baru mengutus, peningnya, lepas berak ni pening lah. Menjawab soalan lah. Asal-asal menjawab soalan. Okey. Bukan sikit apa-apa, sakit sikit apa-apa. Satu lagi, tak boleh nak regulate tekanan darah sebab kurang vitamin B12.
Ini saya ada buat tips MBB, nama apa tah saya pun lupa lah. Tapi boleh cari balik dekat tips MBB dekat saya punya grup Telegram. Okey, tuan minum Alpha ni memang ambil sebelum sarapan ke? Dia nak ambil waktu lepas sarapan boleh, tapi ambil 3 jam lah lepas makan, lepas pukul kosong tu ambil lah Alpha ni. Okey lah, macam tu. Okey, kalau makan daging dan lemak boleh selesai sembelih. Ada tak kesan-kesan jika makan daging dan lemak tiap-tiap hari? Tak ada masalah langsung. Tak ada masalah langsung. Kita nak senang saya kita tahu bila kita ada masalah dengan pengambilan daging apa semua ni, kita tengok najis. Kalau najis warna coklat, najis warna mangga, warna terang, maksudnya kita punya hempedu tak cukup untuk nak hadam daging tu. So kita kurangkan balik daging tu sampai bila kita buang air besar warna ni kalau coklat koko. Okey. Itu satu. Satu lagi bila kita ada contoh satu lagi macam kita makan terlebih sayur. Kita makan terlebih sayur bila kita punya buangan air besar dia warna berdaun hijau ataupun berdaun hijau sembelit lah. So kita kurangkan kita punya pengambilan sayur tu sampai warna najis kita warna coklat koko, coklat gelap balik. Macam tu sama juga dengan daging. Kita adjust ikut kita punya najis. Okey, harap untuk jawab soalan less more. Less more pula. Okey. Kalau ada soalan sila tanya soalan sebab saya rasa saya nak recap balik. Okey, kegunaan Real C, apa membezakan Real C dengan vitamin C biasa? Real C ni adalah vitamin C yang lengkap. Sepatutnya dia tak nama vitamin C pun. Sepatutnya dia tak nama vitamin C pun. Sepatutnya nama dia antioxidant drink. Tapi disebabkan masyarakat kita, orang ramai tak terdedah dengan apa jadah vitamin antioxidant drink ni. So susah nak explain, sebab tu saya kata Real C, Real Vitamin C. Dia sepatutnya letak nama dia antioxidant drink. Tapi bila saya letak antioxidant drink, saya kurang pula orang membeli, jenuh aku nak explain panjang-panjang ni. So saya letak Real Vitamin C, vitamin C yang komplit. Dia beza dia sebab saya design ni memang target spesifik untuk menyelesaikan masalah penghadaman dan masalah kesihatan secara menyeluruh, terutama benda-benda yang kritikal lah, yang paling penting sekali. Satu, masalah kembung perut akibat masalah SIBO. Satu lagi akibat masalah jangkitan bakteria, masalah keradangan dekat kita punya hidung, tekak dengan mulut. Satu lagi nak selesaikan masalah sakit badan. Yang tu kegunaan Real C. Bila combine dengan Half-Five memang sangat-sangat terbaik lah. Memang dia punya kerja ni memang kerja sinergi dengan Half-Five, sama juga dengan Real B. Tapi untuk explanation Real B ni saya akan buat kemudian hari ya, sebab topik ni lagi panjang daripada topik ni. Okey, rintangan insulin Real C dengan Real B membantu tak? Okey, untuk rintangan insulin yang paling membantu adalah kita punya pemakanan. Suplemen yang ada sekarang Real B, Real C ni hanya untuk mempercepatkan proses selesai masalah tersebut. Untuk selesaikan masalah rintangan insulin ni, dia memang kena bawa turun slow melalui diet yang betul, melalui MBB. Melalui MBB dia tak ada cara lain. Dia kena MBB. Untuk kurangkan rintangan insulin ni kena solve dengan MBB. Lepas tu yang ni Real C, Real B dengan Half-Five Plus hanya untuk repair damage. Untuk mempercepatkan repair damage yang berlaku akibat masalah rintangan insulin tadi. Itu cerita dia. Okey, rasa macam tak ada soalan dah ni. Dah habis dah kot soalan. Habis dah ni. Okey, baik, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang buat belian pre-order awal-awal ni. Terima kasih banyak. Saya memang sangat-sangat membantu dalam untuk bantu saya untuk production dengan lebih cepat. Sangat-sangat membantu untuk yang buat pre-order dengan saya. Sangat-sangat membantu saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan untuk yang belum buat pre-order apa semua, saya minta buat pre-order secepat mungkin sebab stok sangat limited. Sebab saya buat setiap satu Real B, Real C, harga 1000 kotak dengan Calming Massage Lotion ni sepatutnya ada satu reset Calming Massage Lotion, semua 1000. Sebab kekangan saya punya, kekangan duit lah, kekangan ekonomi. Sebab semua ni benda ni saya buat macam Half-Five lah. Kami untung tak banyak. Kami betul-betul untung tak banyak.
Tapi untuk sekadar untuk boleh bagi running company, lepas tu tambah produk sikit lah, sebab tu sikit. Dengan kualiti barang ni, kalau contoh macam Railsea, kualiti barang Railsea ni, kalau beli dekat luar, saya kata nilai dia, kalau untuk bawah brand lain lah, tapi tak sama juga lah. Harga dia RM300 lebih ke atas. Saya jual pada harga RM79. So, banyak beza dekat situ, banyak sangat beza. Jangan compare saya punya Railsea ni dengan Redoxon, jangan compare dengan Resorbat, jangan compare dengan vitamin ni. Bawah harga RM300, jangan compare. Sebab adalah mustahil dia akan sama standard dengan saya punya produk. Sama juga dengan Half-Five. Kalau Half-Five tu saya kata jangan compare Half-Five Plus ni dengan produk-produk lain dekat luar, sebab takkan ada produk lain yang boleh beat Half-Five. Saya yakin, saya tahu sebab saya sendiri yang designer, saya sendiri tengok produk orang lain apa semua, saya tahu macam mana dia work. Dan saya punya produk punya testimoni yang paling tinggi, rate orang sembuh paling tinggi sekali. Mana ada produk lain buat macam tu. Sebab tu saya cukup yakin, saya cukup proud, cukup bangga dengan apa yang saya buat. Okey, baik. Okey, sekejap. Mak baru cakap Railsea yang Railbee tu apa? Okey. Untuk Cik Norlela. Railsea ni Railbee ni suplemen tambahan yang komplement kepada Half-Five Plus. Okey, kalau macam apa Cik Norlela, saya sekarang ni open untuk pre-order. Yang ni Railsea, Real Vitamin C. Ni satu lagi Railbee, Real Vitamin B. Lengkap. Yang paling lengkap sekali dekat pasaran sekarang ni lah. Okey, kalau untuk Cik Norlela, untuk sekarang ni saya open untuk pre-order pada harga diskaun. Apa-apa pun boleh contact Dietec ataupun contact saya sendirilah untuk buat belian, sebab produk semua limited. Harga dia contact saya 012-503-7753. Okey, apa-apa contact saya sendiri untuk buat pre-order. Okey, baik, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.